Sufi, selamat datang Syasha, ada siapa lagi ni? Ada Danish, ada Haris Haikal, ada Aina, Aiman Azra, Nur Khalis dan juga Ain Halisha. Alhamdulillah, terima kasih hadir ke kelas pada hari ini. Pastikan kamu klik pada link satu lagi tu ya, saya ada bagi 2 link. Haris Haikal tak masuk lagi ni. Yang saya pamerkan dalam Google Meet sekarang ni adalah link untuk nota kita pada hari ini. Okey, saya lampirkan juga dekat dalam WhatsApp ya. Okey, kemudian kalau kamu perhatikan dalam kita punya Telegram channel tu kan, saya juga post link untuk kelas hari ni, link Google Meet, link PEDEC. So nanti kan bila kita discuss kan, kita selalu macam saya akan ambil satu screenshot jawapan, sampel jawapan daripada kamu. Lepas tu saya akan share kan. So saya akan share atau post dalam channel lah. So kita punya nota tu akan jadi lebih tersusun ya. So baiklah kita mula. Make sure kamu masuk dalam link PEDEC yang saya bagi tu ya. Setakat ni dalam Google Meet ni saya tengok sekejap ya. Dalam Google Meet ada 10 orang. 10 orang tu termasuk saya lah. Ada Aiman, ada Dania, ada Kholish, ada Danish, Haziq, Sufi, Ain Halisha, Nur Syasha dan juga Nurul Aina. Haris Haikal belum masuk lagi. Haris Haikal tolong klik pada link yang saya bagi tu. Okay, kena klik dekat situ supaya dekat situlah ada link untuk attendance. Dekat situ juga ada link untuk kamu jawab soalan. Kita ada beberapa quiz. Kawan-kawan pun semua dah experience dah sebelum ni. Selamat datang Elisha. Klik pada link tu ya. Okay. Hari ni si Oren tak ada ya Danish? Si Oren tidur ke apa? Alright. Okay, so mari kita mulalah. So make sure Haris Haikal tolong masuk ya. Haris Haikal klik pada link PEDEC yang saya bagi tu. Please. Orang lain semua dah masuk. Haris Haikal saja belum ya. Okay. Sebabnya ini adalah nota dan bila kamu jawab dekat sini baru saya tahulah student saya dapat tangkap ke tak apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, baik kita mula dulu ya. So hari ini kita masuk topik baru iaitu topik 8 iaitu kita dah masuk part chemistry lah. Oh dah nampak dah si Orin. Okey, apa yang saya nak sebut tadi? Okey, kita akan masuk komponen kimia dalam sains iaitu mengenai jirim. So masa kita form 3 hari tu kita ada belajar jirim ni, kita cakap pasal jirim dalam bentuk pepejal, cecair dan juga gas kan. So walaupun rupa dia pepejal cecair gas ni ada zarah-zarah halus dan diskrit. Diskrit tu maksud dia apa? Zarah tu kita boleh kira satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita boleh differentiate lah. Ada ini satu zarah, dekat sini ada lagi satu dan sebagainya. Jadi zarah-zarah halus dan diskrit ni ada 3 jenis iaitu cuba tengok gambar sebelah kanan, ada atom, ada molekul dan juga ada ion. Apa beza dia? Cuba kamu tengok untuk atom dia punya bola tu sebiji satu-satu saja. Satu bola H untuk hidrogen, satu bola O untuk oksigen, satu bola Mg untuk magnesium. Itu atom dia satu-satu-satu. Apabila atom ini bergabung, 2 atau lebih atom ini bergabung, kita nampaklah macam molekul tu. Nampak? Satu bola oksigen, satu atom oksigen yang warna purple tu bergabung dengan 2 bola hidrogen atau 2 atom hidrogen. So, macam mana kita tahu dia bergabung? Kita nampak ada garis kat situ. So, garis tu yang menghubungkan hidrogen dengan oksigen tu, itu menunjukkan atom-atom itu bergabung membentuk molekul. Kemudian untuk ion pula, kita tengok dekat situ, dia special sikit sebab dia ada tanda plus dengan minus dekat atas dia. So kalau kita nampak tanda plus atau minus, itu adalah ion. So cuba anak-anak tengok pada rajah ni.
Okey, dekat rajah ni, pada rajah ni dia ada tiga susunan zarah yang bersama-sama dengan maksud masing-masing. Cuba kamu lengkapkan untuk A, B dengan C tu. Mana satu bahan ion, mana satu bahan molekul, mana satu bahan atom. Okay. Saya tunjuk dekat Google Meet ni jawapan semua orang. Okay, kita dah dapat submission yang pertama. Okay, the first one. Okay, so kalau saya tunjukkan saya punya pada Google Meet tu untuk mereka yang mungkin first time atau dah lama tak guna PDEC ni, saya share saya punya screen sebagai student. So dekat bawah ni ada beberapa tools. Kamu klik text tu sebab kita nak menaik. Okay, katalah kamu nak tulis dengan warna hijau, silakan. Dan klik pada ruang kamu nak tulis dan tulis kat situ. Okay, the first one is bahan atom. Okay, kecil sangat kita boleh adjust dekat sini ya. Naik turun, adjust. Clue dia ada dekat bahagian maksud atau meanings tu kan. Senang saja, dah ada clue. Dah ada clue kan, senang sikit nak buat kan. Okay. Alright, so siapa lagi yang belum jawab ni? Okay, Haris Saika tolong isi. Ilisha pun, Ilisha ni saya selalu look forward sebab dia suka tukar-tukar warna pada jawapan dia kan. Warna apa agaknya Ilisha nak guna hari ni ya? Okay, Haris boleh guna text tool untuk jawab ya. Alright, so Allah Akbar. Okay, the first one. Okay, saya ambil satu sampel jawapan kat sini. Okay, ni sampel jawapan daripada Sufi ya, sebab ditulis besar kan kita boleh nampak lah. So, kalau kita tengok di sini, the first one ialah bahan atom. Okay, the first one is bahan atom. Bahan yang terdiri daripada zarah atom sahaja. Kemudian yang kedua ialah bahan molekul. Dan yang ketiga ialah bahan ion. Macam mana kita boleh tahu bahan ion? Sebab kita nampak ada tanda plus minus dekat atas tu kan. Ada tanda plus minus. Okay, good job everyone. Bagus. Okay, kita dah warming up, kita dah tahu kan. Okay, sekarang ni anak-anak, cuba kita tengok slide yang seterusnya. Macam mana kita nak apply pengetahuan mengenai susunan zarah ni ya. Atom tu kalau secara zahirnya kita nampak dalam bentuk apa? Selalu kita nampak dalam bentuk pepejal ke, cecair ke, gas. Atau sama juga dengan bahan molekul, sama juga dengan bahan ion. Kita cuba tengok ya application dia. So ada satu rajah dekat sini. Okay ya. So rajah dekat sini menunjukkan so helium, untuk helium ni helium dalam balon yang boleh terbang tu, kita isi helium sebab tu dia boleh terapung ya. So helium adalah sejenis gas nadir yang terdiri daripada atom sahaja. So dalam balon berisi gas helium tu ada butiran-butiran zarah-zarah diskrit atom helium. Setiap bulat biru tu ialah satu helium atom. Kemudian kalau kita tengok pada garam pula, garam adalah gabungan dua ion. Ion natrium dan ion klorida. Ion natrium ni charge dia positif, ion klorida ni charge dia negatif. So kalau kita tengok dekat sini, kalau sebatian ion dia adalah dalam bentuk pepejal. Kan? Tadi yang helium tadi dia adalah dalam bentuk gas. Dalam bentuk gas. Tapi ada juga atom yang wujud dalam bentuk pepejal juga. So tak semestinya gas sahaja ya, pepejal pun boleh. Sama juga dengan molekul lah. So air adalah contoh molekul yang menggabungkan hidrogen dengan oksigen.
So apabila hidrogen dengan oksigen ni bergabung, gabungan dia tu tak ada kena ada cas apa-apa. Dia bukan gabungan positif atau cas positif, gabungan cas negatif, tidak. Dia hanyalah gabungan atom hidrogen dengan atom oksigen membentuk molekul. Dan kalau kita ingat balik, air ni H2O boleh wujud dalam bentuk pepecah iaitu cube ais atau bentuk cecair air dan berbentuk gas seperti wap air. Okey anak-anak, cuba klik pada link yang saya berikan tersebut. Okey, dan jom kita buat latihan word wall ini. Mari kita start, boleh sama-sama buat. Okey ya, saya berikan lebih kurang 3 minit plus untuk buat. Okey ya. So dia ada aktiviti kat sini, kamu kena kelaskan lah. Okey, mana satu bahan atom, mana satu bahan molekul, mana satu bahan ion. Okey, take your time untuk buat. Ganggu pula ni. Okey, sekejap ya, saya tengok dekat word wall ni siapa yang dah siap atau siapa yang dah settle. Oh, okey, kucing terpijak keyboard, pandai dia. Okey. Yelah, tadi kamu angkat nak paksa dia hi-hi dekat kamera kan? Okey ya, saya nak tengok kelaskan kumpulan zarah ni. Okey. Nak tengok dia punya result setakat ini, siapa yang dah masuk. Sekejap Oh, Alhamdulillah. Wah, very fast ya Ilisha. Oh, 35 seconds dah siap dah. Okay, Danish nombor 2. Bukan. Sorry, Sufi nombor 2. Bagaimana pula yang lain tengah jawab ya? Okay, teruskan. Ada 12 orang tengah jawab. Bagus. Okay. So, ini yang saya nampak pada skrin saya lah. Okay, ada 12 orang tengah masuk. Sebab saya tengok puratanya lebih kurang 1 minit boleh siap kan. So saya buat 3 minit lah. Okay, saya bagi masa ya 3 minit. Nanti kita sambung discuss. Oh, okey, kita sudah ada new contender ya. Okey, Ain dapat tempat pertama sebab walaupun dia ambil masa 1 minit lebih tapi skor dia ialah 8/12 ya. Sebab skor dia tinggi sikit, dia dapat naik nombor 1 lah. Okey. Okey, mari kita teruskan. Okey, sikit lagi. It's okay, sikit lagi. Dan boleh buat semula kan? Kalau ada masa lagi ni nak buat semula boleh. Okey, okey, Red Devil. Kita dah ada Red Devil pula. Macam-macam nama hampa ni ya. Alright, kejap. Okey, Faiz Din. Banyak salah. Okey, tak apa. Learning experience. Aina rasa Aina boleh buat lagi tau. Ada masa. Nak cuba buat lagi boleh? Boleh. Boleh buat lagi. Tak berani Nasa. Okey, tak apa. Kita cuba ya. Cuba. It's okay. Boleh cuba lagi. Boleh cuba sampai dapat skor tinggi. Paling tinggi. Tak apa. Okey. Sekejap ya. Saya share dekat sini balik. Alright. So, kita dah ada 8 orang yang dah siap kat sini. Okey, saya pun nak cubalah. Saya pun ingat lupa ni. Okey. So, untuk mereka yang dah siap, saya pamerkan jugalah saya punya skrin ni. Kita cuba sama-sama. Okey, aluminium dengan nitrat. Okey. Kemudian ini magnesium oxide nanti dulu. Ini ion juga. Oksigen adalah molekul, ini adalah gas, zinc adalah atom, bromin adalah gas. Itu. Okey.
Okey, kejap ya. So, saya nak screenshot sampel jawapan ni. Boleh start again ya, tak ada masalah ya, buat sampai berjaya. Kan dia boleh start again kan. So kejap ya, saya nak screenshot juga sampel ni supaya adalah rujukan untuk mereka yang tak sempat datang hari ni. Alright, so ada 5 second lagi. Siapa tu saya nak lock screen sebab kita nak teruskan. Okay ya, kita nak teruskan. Oh dah buat 4 kali. Oh dahsyat. Okay, bagus lah tu. Itu nama dia latih to be kan, buat sampai berjaya. Okay, that is very good ya. Nanti kita tengok ada naik ranking tak ya. Okay, so anak-anak kalau kita perhatikan dekat sini, Allah lupa pula sebenarnya saya nak tunjuk sekali lagi. Okay ya, so bahan atom. Okay ya, kuprum, besi, aluminium dengan zinc. Okay, so kuprum, besi, aluminium dengan zinc ni adalah contoh bahan atom yang wujud dalam bentuk pepejal. Tadi dalam gambar kita bincang bahan atom yang wujud dalam keadaan gas, tetapi ada juga bahan atom yang wujud dalam keadaan pepejal. Manakala untuk bahan molekul, tadi kita bincang air, bahan molekul dalam bentuk cecair. Tetapi kesemua contoh bahan molekul yang dekat sini adalah contoh-contoh bahan molekul yang wujud dalam bentuk gas. Okey, kemudian untuk bahan ion ni, bahan ion kat sini semuanya wujud dalam bentuk pepejal ya, semua wujud dalam bentuk pepejal. Okey. So, kita ada satu lagi latihan, satu lagi aktiviti kita nak buat. Okey ya. So, dalam aktiviti ini kita nak buat perbandingan antara bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. So, kita nak isi tempat kosong. Jawapan untuk kamu isi tu ada dekat atas ya, senarai dia ada dekat atas, boleh lengkapkan. Okey. Jangan lukis si Oyen pula kat situ ya. Okey. So, keadaan fizikal pada suhu bilik untuk bahan atom ialah apa? Okey, keadaan fizikal pada suhu bilik untuk bahan atom ialah apa? So bahan atom dia boleh jadi dalam dua keadaan lah. Ada jawapan tu, ada pilihan jawapan kat atas tu boleh guna lebih dari sekali. Okay, if you identify, kalau kamu boleh identify, dia boleh wujud 2 kali. Okay, very good. Betul, nak tulis gas dulu pun boleh, nak tulis cecair dulu pun boleh. Okay, lemah tu ialah dekat daya tarikan. Okay. Daya tarikan. Okey, rendah tinggi tu dekat takat lebur. Okey, saya bagi clue dekat situ. Kejap, saya lupa nak show response. Okey, dalam Google Meet sekarang adalah rangkuman jawapan semua orang, sebab tu nampak bertindih ya. Jadi lemah dengan rendah. Okey, lemah kita tulis dekat bahagian B, daya tarikan antara zarah. So siapa yang tulis lemah tu bawa turun ke bawah. Lemah tu untuk siapa? Untuk bahan molekul ke untuk bahan ion? Untuk bahagian, untuk baris daya tarikan. Kemudian tinggi rendah tu adalah untuk takat lebur. Siapa yang takat lebur tinggi dan siapa yang takat lebur rendah? Okey. So siapa yang tulis rendah dekat bahan atom tu kena bawa perkataan rendah tu pergi tempat lain ya. Keadaan fizikal pada suhu bilik bahan atom, pilih antara 3. Dia pepejal ke, cecair ke, gas. Okay, untuk baris atas. Untuk baris kedua, kamu pilih kuat atau lemah. Untuk baris ketiga, kamu pilih tinggi atau rendah. Dan kekondaksian elektrik itu boleh atau tak boleh mengkondaksikan elektrik. Atau ada setengah bahan dia dalam keadaan tertentu saja yang dia boleh mengkondaksikan elektrik. Okay, very good. So rendah tak boleh tulis dekat keadaan fizikal ya. Rendah bawa turun, rendah tu dekat daya tarikan. Ada beberapa orang ni tulis rendah ni dekat atas tu. Okay, tak bawa turun. Okey, Sufi rendah bukan untuk keadaan fizikal ya.
rendah adalah untuk daya tarikan. Sama juga dengan Haziq bawa turun. Daya tarikan tu dah betul dah lemah. Rendah tu dekat takat lebur. Okay, rendah dekat takat lebur. Takat lebur siapa yang rendah ya Haziq? Okay. Alright. Wow ya, memang apa? Memang menarik dia punya font ya, macam gambar macam zaman dulu-dulu kala punya font ya. Okey, ini warna hijau. Okey, mari kita cuba bincangkan satu jawapan kat sini. Okey, Haris boleh guna text function ya. Kalau guna text function tu memang senang lah. Memang senang nak isi tempat kosong lah. Okey. Ilisha, okey, Ilisha ni tengah pilih colour lagi ni saya rasa ya. Row pertama colour lain, row kedua colour lainnya. Dia pandai pilih kombinasi warna. Maklumlah pelajar seni ya. Ambil seni. Alright. I think there is one sample here, one very good sample here. Okay, so saya lampirkan dalam Google Meet sekarang. Kalau kamu nak refer ya, boleh refer pada Google Meet. Okay, so ini adalah contoh jawapan untuk slide nombor 5 yang kita tengah buat ni. Okey, untuk keadaan fizikal pada suhu bilik, okey ya, untuk bahan atom, keadaan fizikal dia boleh jadi pepejal dan gas. So dekat situ ada dua jawapan. Bagus jawapan pepejal ni. Tapi wujud dalam keadaan gas pun kita boleh terima ya, dia ada dua. Contohnya macam helium tadilah. Helium kan kita beli belon tu pada suhu persekitaran, pada suhu bilik, tidaklah panas. Jadi pada suhu bilik kita bawa masuk rumah pun helium tu masih lagi dalam bentuk gas. So untuk bahan atom dia ada dua jawapan, boleh jadi pepejal atau boleh jadi gas. Daya tarikan antara zarah adalah kuat dan takat lebur dia adalah tinggi. Untuk bahan atom, bahan atom dia boleh mengkondaksikan elektrik. Kena tukar sikit ya. Okey ya. So saya private message orangnya. Okey. Okey, nanti tolong betulkan. Alright, manakala untuk bahan molekul boleh wujud dalam keadaan pepejal, cecair atau gas. Okey, kalau sebut gas dulu pun boleh, sebut cecair dulu pun boleh. Kemudian daya tarikan antara zarah-zarah molekul ni adalah lemah. Jadi kalau kita panaskan sikit, dia dah terpisah. Panaskan sikit, dia dah berubah jadi gas. Kemudian takat lebur disebabkan daya tarikan antara molekul ni lemah, kita panaskan sikit daya tarikan dia putus, daya tarikan dia molekul berpisah. Jadi takat lebur molekul adalah rendah. Okey. Kemudian untuk untuk kekondaksian elektrik, kejap ya. Okey, dia kena betulkan kat situlah. Okey ya, saya PM tepi, tak ada masalah. Okey, dan last sekali ialah bahan ion. Bahan ion adalah dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Daya tarikan antara zarah adalah kuat. Kuat dia susah untuk, sebab disebabkan daya tarikan tu kuat, susah untuk dipisahkan. Kita kena panaskan pada suhu yang sangat tinggi, barulah boleh lebur, barulah terpisah atau terputus ikatan tersebut. Maka takat lebur dan takat didih untuk bahan ion adalah tinggi. Kemudian dalam keadaan leburan atau larutan aqueous, dalam keadaan leburan atau larutan aqueous, bahan ion boleh mengkondaksikan elektrik. Okey ya, so boleh rujuk pada jawapan yang saya pamer dalam Google Meet sekarang untuk update jawapan masing-masing. Sekejap ya.
Okey. Ada apa-apa nak tanya ke dekat ni? Okey, tak ada Okey, kejap. Okey, kat Telegram tak ada siapa tanya. Dekat income messages pun tak ada siapa tanya lagi. Okey, very good. Tak ada soalan setakat ni. Okey, so itu adalah perbezaan antara bahan atom, bahan molekul dengan bahan ion ya. So yang tengah-tengah tu, sorry, kejap ya, saya PM tepi orangnya sekejap. So molekul tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Untuk molekul dia tidak boleh mengkondaksikan elektrik ya. Alright. Okey, saya akan screenshot nanti satu sampel jawapan. Okey ya. So anak-anak, untuk unsur yang sama, okay, untuk unsur yang sama dia boleh wujud dalam bentuk atom ataupun ion ataupun dalam certain condition dia wujud dalam keadaan atom atau wujud dalam keadaan molekul. Sebagai contoh, untuk unsur ferrum atau kita duk kata unsur zat besi tu kan. So zat besi tu ialah ferrum lah. Ferrum ni pada kepala tukul, kan kepala tukul tu pepejal dan keras, wujud dalam bentuk atom. Kemudian untuk bila dia dah berkarat, okay, bila dia dah berkarat, ferrum tu dah bergabung dengan oksigen di udara membentuk ferrum oksida. Sebab itulah bila tukul tu berkarat, ferrum tu sudah wujud dalam bentuk ion sebab dia bergabung dengan oksigen. Kemudian kita tengok dekat sini pula. Okey, kita tengok dekat sini pula. Dalam situasi ini, okey, ada jus limau kat situ, jus oren kat situ kan jus limau jus oren. Okeylah. So dalam jus limau, okey, dalam jus limau unsur hidrogen, okey, unsur hidrogen dalam jus limau wujud dalam bentuk ion. Okey. Sebab apa? Sebab hidrogen dalam molekul air itu dia akan buat ikatan dengan dengan ion dalam jus limau, dalam jus limau dia jus limau kan dia rasa masam sebab jus limau ni sedikit berasid. Oren, apa-apa buah sitrus lah, oren, limau, buah sitrus tu rasa dia masam sebab dia ada sedikit berasid. Dan asid ni rasa masam tu, rasa asid tu disebabkan oleh kehadiran ion hidrogen. So dalam jus limau, jus oren, apa-apa jus yang kaya dengan vitamin C, unsur hidrogen wujud dalam bentuk ion. Manakala di udara ada wap air dan wap air ini wujud dalam bentuk molekul. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula jadual berkala. Tadi kita sebut pasal unsur ferrum, unsur hidrogen, unsur oksigen dan sebagainya kan. So sekarang ni kita nak tengok jadual berkala. So kamu kena buat reference sikit lah untuk menjawab soalan ni. Okey, untuk menjawab soalan ni kita cuba dulu untuk jawab soalan ni. Sekejap ya. Kita cuba dulu untuk jawab soalan ni. Apakah A, apakah B, apakah C? C tu merujuk kepada arrow kiri ke kanan tu. D, E, F, G, H dengan I. Okey. Kita cuba dulu sama-sama. Okey, contohnya. Okey, contohnya kat sini. Nombor untuk A, ada orang dah start buat tu.
Okey. Okey, untuk A, okey. A tu merujuk kepada A tu merujuk kepada kumpulan. A tu dia nak tunjuk ni sebenarnya ya. Kejap. I will share my screen. Kejap ya. This one. Okey, boleh rujuk, kalau tak sure boleh rujuk pada Google Meet ya. Saya tunjukkan dekat mana dia nak refer. Okey, untuk A dia nak rujuk kepada semua ni. Kalau baris ke bawah ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada kumpulan ke merujuk kepada kala? Okey ya. Kumpulan ke atau kala? Okey, kemudian untuk B pula, okey, untuk B pula, B ni merujuk kepada satu baris ni. Satu baris ni kumpulan ke kala? Okey. Okey, untuk C pula dia nak merujuk kepada semua unsur yang ada pada kawasan yang berlabel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ni. Unsur yang berada dalam kawasan yang berlabel 3 sampai 12 tu adalah unsur apa? Unsur apa Untuk D pula, okey, untuk D pula, D tu merujuk pada nombor 5 tu. Nombor 5 tu adalah apa? Okey, kemudian E tu pula dia nak merujuk kepada semua kumpulan ni. Nama kumpulan ni nama apa? Apakah nama kumpulan ni? Dan untuk F, apakah nama kumpulan ni ya? Nama kumpulan yang ini. Alright. Okay, saya nak tengok dulu jawapan semua orang macam mana. Okey ke tak? Okay, ya, kita sama-sama buat. Tak ada masalah ya. No worries. Okay. Okay, Syazanina, Farid. Bagus ya, kedua-duanya on the right track. Bagus. Okay, bagaimana pula dengan lain? Okay, Nur Syasha, are you okay? Okay, kejap ya. Saya kena clear stars dulu. Okay ya. Syazanina dengan Farid, you are on the right track. Very good. Okay, saya tunjukkan satu sampel jawapan kat sini. Okay, bagaimana pula dengan Haziq? Haziq boleh rujuk dekat Google Meet juga ya. You are almost there. Okay, boleh rujuk juga dekat Google Meet sikit lagi. Ada idea unsur peralihan tu dah betul dah tu. Tapi position dia kena betulkan sikit. Ain Kalisha pun you are on the right track. Okay, tak apa ya, siapa yang confused tak apa, kita discuss satu-satu, no worries. Sampel, ada satu sampel jawapan saya tunjuk dekat situ ya. Oh, ada soalan. Tak apa. Memang kita baru nak belajar pun. So bila kamu jawab soalan ni, kamu kena buka buku teks. Sambil buka buku teks, sambil tu isi. Saya memang ni. Oh, D bukan separuh logam ke? Oh, okay. Dia ada, yes. I agree with you. Oh, bukan. D tu dia merujuk kepada nombor 5 tu. Okay. Tak apa Sufi, kita cuba jawab dulu ya. Boleh rujuk, kalau ada lompong-lompong kita ni ya. So untuk jawab soalan Danish tu, D tu dia merujuk kepada nombor 5 tu. So nombor 5 tu apa? Okay ya. Okay, tak apa. I give you time to explore. Ini adalah saya nak tengok kamu boleh explore ke tak. So D tu merujuk kepada nombor 5. Nombor 5 tu adalah nombor apa? Okay, D tu merujuk nombor 5. 5 tu adalah nombor apa? Okay. Almost there. Okay. Oh, saya sangat berbangga dengan kumpulan murid yang berani mencuba ni.
Faiz Daniel, lama tak nampak apa respon dari Faiz Daniel ni. Okay. Alright. Okay ya, saya share balik saya punya screen. Kejap ya. Where is my answer? This one. Okay. Am I showing my answer? Kejap ya. Okay ya, so saya sekarang saya akan discuss satu persatu apakah label dia. Nanti kita cuba kamu terus update ya. Kamu sila rujuk pada Google Meet untuk update. Takif, are you inside the pad deck right now? Macam tak nampak nama Takif tadi. Sekejap ya. Danish, ada Aiman, Dania, Farid, Haris Haikal. Kenapa Haris Haikal ni offline? Keluar balik ke? Faiz Daniel keluar balik ke? Dia offline ni. Syazanina, Takif tak masuk lagi. Yes, betul Danish. Itu adalah nombor proton. Takif, klik pada link yang saya bagi dekat messages ni ya untuk masuk. Okey, sekarang saya nak tunjuk apa tadi? Saya nak discuss jawapan ya. Okey, kita update sama-sama. Okey. So, A ni anak-anak, A ni merujuk kepada setiap satu ni. Yang atas dia label nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni kan. Okey, itu adalah nombor 1 adalah kumpulan. Ramai yang betul yang ni. Bagus, syabas. Okey, untuk B pula, B merujuk kepada yang melintang ni ya. Yang melintang ni yang saya bulatkan hijau baris melintang ni. Sekejap. Baris melintang ni ada baris melintang 1, baris melintang 2 kan, ada 3 kan. So baris melintang ni nama dia adalah Kala. Okay, Kala tu ni kan nama harimau dalam Lion King ya. Saya pun ingat-ingat lupa dah. Lama dah tak tengok. Okey, kemudian untuk C pula. C ni dia merujuk kepada yang ni ya. Okey, kejap saya padam dulu. Okey ya. Untuk C dia merujuk kepada kumpulan 3 sampai 12. So kumpulan 3 sampai 12 dikenali sebagai unsur peralihan. Okey ya. Kumpulan 3 sampai 12 dikenali sebagai unsur peralihan. Okey, bagus. Kemudian ya, Nur Syasha, tepat sekali label Nur Syasha tu. Okey, Nur Syasha label D adalah nombor proton. Hebat Nur Syasha, bagus. Okey, dia dah dapat dah tu. Okey, untuk E pula, E ni dia merujuk kepada kumpulan 17. Okey, kumpulan 17, okey kejap ya, saya padam kat sini, dah tak ada ruang dah nak jawab ya. Okey, kumpulan 17 dikenali sebagai kumpulan halogen. Halogen. Okey, kumpulan halogen. Dan kumpulan 18, macam mana saya tahu kumpulan ni nama dia kumpulan 18? Tengok dekat atas ni label 18. Okey, so saya tulis dekat sini kumpulan 18 adalah kumpulan gas nadir. Apa maksud kumpulan gas nadir? Kumpulan ini adalah sangat stabil kalau kita bagi dia terdedah dengan dengan logam ke, macam oksigen. Kalau kita dedahkan logam dengan oksigen tu menyebabkan logam tu jadi karat. Tapi gas nadir macam helium ke, neon ke dan sebagainya, dia bila didedahkan kepada logam, dia tak jadi apa-apa, tak ada reaction sebab dia sendiri adalah kumpulan yang stabil. Untuk G, okey ya. Untuk G saya tengok ramai yang betul ya label G ni. Sebagai contoh ya. Okey ya, saya kongsikan kat sini jawapan dari Nur Syasha.
Okey, Nur Syasha cadangkan G tu adalah logam, H tu adalah separuh logam dan yang warna gelap tu label I adalah bukan logam. Okey, bagus Nur Syasha. Okey, saya nak tengok juga jawapan orang lain ni. Sekejap ya, saya tengok dulu. Okey, sikit lagi Haziq, very good. Okey, dah siap. Ain Halisha dah siap. Oh, saya suka sistem Danish ni ya. Sistem apa? Danish buat sistem yang dah dipilih, dah isi, kita potong. Oh, okey. Ini sistem Nurul Aina juga. Okey, Nurul Aina pula dia ambil pendekatan apa font warna hijau. Okey, very good. Okey ya. Boleh update jawapan masing-masing? Okay. Alright. Mari kita tengok pula. Okay, Aiman Azraf sikit lagi. Saya beri masa dalam 1 minit untuk update. Lepas tu nanti kita tengok apa yang lain pula ya. Okey, ini adalah jawapan-jawapan yang saya perhatikan dekat Google Meet ni. Ini jawapan yang saya perhatikan kat sini. Holish dengan Faiz Daniel boleh isi lagi. Haris Haikal on the way, bagus. Okey, bagus Haris Haikal. Okey. Itulah saya dah tahu dah. Nampak warna rainbow jawapan dia. Itu Elisha punya jawapan lah. Okey, thank you Elisha, sangat ceria jawapan dia. Okey, siapa nak rujuk boleh rujuk dekat sini, kat Google Meet. Okey. Alright ya. So jangan risau untuk mereka yang tak sempat salin, sampel jawapan saya dah bagi dalam Telegram. Kamu boleh rujuk Telegram dan nanti kamu boleh update dalam nota masing-masing. Sebagaimana yang kita semua experience, lepas kita habis kelas, salinan notanya akan dapat dalam email kan. Okey. Mari kita tengok part yang seterusnya pula ya. Hebat ni, dah jadi ahli kimia ni, boleh cerita pasal jadual berkala. Okey. Anak-anak, tadi kan kita ada label nombor proton ya. So nombor proton ni kenapa kita kena kenal? Sebab unsur-unsur dalam jadual berkala disusun berdasarkan tertib menaik nombor proton. Okey, soalan saya, bulatkan 3 nombor proton yang saya sebut ni ya. Bulatkan nombor proton 2. Cari bulat nombor proton 2 dekat mana? Kalau boleh kena zoom in sikit ya, sorry. Okay, cari nombor proton 2. Nombor proton 11. Okay, kamu tanda pada kamu punya jadual berkala dekat mana unsur yang ada nombor proton 2, 11, 20. Labelkan pada kamu punya jadual berkala, kamu buat X pun boleh. Cari unsur yang nombor protonnya, cari unsur. Unsur maknanya kamu kena mark atau tanda pada satu petak saja ya. Unsur yang nombor proton dia 2, 11 dan 20. Cuba cari 2. Itu sampai highlight satu grup tu. 2, 11, 20. Kamu buat X pun boleh. Buat X. Ada setengah orang dia nak buat bulat tu susah. So saya discount lah. Kamu tanda palang pun boleh. Buat tanda X pun boleh ya. Cuba cari unsur yang nombor proton dia 2, 11 dan 20. Ada orang dah jumpa dah. Yes. Sekejap ya. Ada orang tanya soalan ni. No, banyak salah pula. Tak apa. Kita cuba. Okey. Yes. Okey. Betul ke tak? Okey. 2, 11, 20. Okey ya. Okey. Saya share saya punya screen. Sekejap ya. I have to draw first. Saya pakai warna apa yang korang tak pakai lagi ya? Saya pakai warna purple lah.
Nampak tak warna purple? Nampak boleh. Oh, tak nampak jelas sangat. Saya tukar warna brown. Okey. Sekejap ya. Okey, cari dulu 2, 11, 20. Okey, cari 2, 11, 20. Okey, dalam Google Meet sekarang saya tampilkan jawapan saya. Okey ya. Jawapan saya, okey, ini yang first yang saya label ni ialah 2. Okey, 11 ialah natrium dan 20 adalah kalsium. Okey. 2, 11, 20. 2 ialah dekat sebelah kanan sekali. Yang ni saya bulatkan. Okey, 11 ialah natrium dekat sini. Dan kalsium adalah 20. Okey, jumpa tak? Kena tengok betul tak nombor dia 2, 11, 20. Okey. Okey ya. Gitu position dia ya. So macam mana saya tahu 2, 11, 20? Saya tengok nombor atas dia. So macam kalau kamu tengok pada kotak yang dia ada contoh kat tengah-tengah tu kan. Dia label kat situ, contohnya untuk hidrogen, nombor proton dekat atas ialah 1, jisim atau relatif dekat bawah adalah 1 juga. Simbol unsur dia ialah H dan nama unsur dia adalah dekat bawah tu lah dia tulis hidrogen. Okey, kawasan yang berlabel biru itu adalah unsur yang wujud dalam bentuk logam. Kawasan atau unsur yang dalam petak warna kuning itu adalah unsur yang wujud dalam bentuk separa logam, dan unsur-unsur yang dalam petak warna pink itu adalah unsur-unsur bukan logam. Okey? Dan macam kamu labelkan tadi, unsur-unsur dalam kumpulan 3, 4, 5 sampai kumpulan 12, semua itu adalah logam peralihan. Okey, logam peralihan. Sekejap ya, saya label kat sini. Okey, semua dekat sini yang saya buat bracket ni, ini dalam kumpulan logam peralihan. Kumpulan 1 dengan 2 dekat sini adalah logam alkali. Okey, dan semua yang warna kuning ni macam saya sebut tadi adalah unsur logam. Naik juling mata. Sebenarnya jadual berkala ni ada juga dalam textbook ya. Saya mencari jadual berkala yang versi bahasa Melayu. This is the biggest image that I saw, that I can see lah, yang saya jumpa. Tak apa ya. Boleh rujuk juga dalam dalam buku teks. Dalam buku teks ada. Dalam kamu punya buku OMG tu pun ada. Okey. So, cuba kamu tengok dekat sini. Okey ya. Turus menegak. Okey ya. Turus menegak adalah merujuk kepada kumpulan. So yang menegak tu ada 1, 2, 3 sampai 18. Okey. Macam mana saya tahu 1, 2, 3? Sebab setiap turus menegak tu dia ada label nombor kat atas. 1, 2, 3. So terdapat berapa kumpulan dalam jadual berkala? Cuba kamu tengok. Lepas kamu tengok setiap satu turus menegak tu, berapa total dia? Hanya masukkan nombor saja, ada berapa? Oh, tak faham. Okey. Sufi tak faham yang mana? Yang ni ke? Turus menegak ni ke? Masuk soalan ke? Okey ya. Kalau kita tengok, okey, saya buat macam ni ya. Saya show responses dulu. Okey ya. Tulis dulu kamu rasa ada berapa? Sufi tulis, rasa ada berapa? Ada berapa kumpulan dalam jadual berkala? Apa? Berapa? Bagi satu nombor. 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke? Ada berapa?
Ada yang kata 20, ada yang kata ada 6, ada berapa kumpulan. Haris Haikal, Elisha, kamu rasa berapa? Teka, terus teka ada berapa? Berdasarkan kepada penerangan slide tu, kamu rasa ada berapa? Ada berapa kolom dalam jadual berkala? Kita tengok jadual berkala tu ada berapa kolom? Sufi boleh tulis tak? Sufi tak faham part yang mana sebab saya dah explain jauh sikit baru saya terbaca soalan Sufi. Sufi tolong tulis part apa yang Sufi tak faham. Okay. Alright ya, mari kita tengok Okay. Ada lagi nombor nak bagi? Faiz, Takif, Elisha, Haris, Kholish. Berapa kamu rasa agak-agak berapa? Okay, macam-macam nombor saya jumpa kat sini. Tak apa. Itu telahan kamu berdasarkan apa yang kamu tengok pada gambar kan. Okay, no worries, don't worry. Okay ya. Okay, nampaknya dah tak ada submission dah. Sekejap ya, saya tukarkan slide ni kepada boleh draw ya. So ada yang tulis 20, ada yang tulis nombor bawah 20 dan sebagainya lah. Okay, saya tukarkan kepada bentuk draw. Sekejap ya. Okay ya, saya draw kat sini. Okay, sila rujuk kepada Google Meet ya. Sila rujuk kepada Google Meet. Saya tampilkan penerangan berapakah jawapan dia ya. Okey anak-anak. Turus menegak atau dalam bahasa Inggeris dia the column in the periodic table, kolom dalam jadual berkala merujuk kepada kumpulan. Ada berapa kumpulan dalam jadual berkala? Ya, ini kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 kolom. Okay, kita tengok menegak ni satu-satu. Kumpulan 1, kumpulan 2, ini kumpulan 9, ini kumpulan 13, sampailah kumpulan terakhir iaitu 18. Jadi kesimpulan dia anak-anak, setiap turus menegak atau kolom itu adalah satu kumpulan. Okey, so yang ni menegak yang ni kumpulan 6. Kalau yang menegak yang ni pula kumpulan 11 dan seterusnya lah. So kalau kita tengok kita nak tahu dia kumpulan berapa, kita rujuk kepada nombor dekat atas ni. Okey, katalah saya nak tengok kumpulan ni. Kumpulan yang saya baru tulis arrow ni, kumpulan berapa ya? Dekat atas ni ada label kumpulan 15 dan seterusnya lah. So untuk menjawab soalan pada slide ni, terdapat berapa kumpulan dalam jadual berkala? Ada 18. Okey, ada 18. Anak-anak, kumpulan 1, okey ya. Kumpulan 1 dekat sini, saya padam ya. Sebab nanti Kang confuse pula. Okay, saya padam dulu. Okay, kumpulan 1 dekat sini. Okay ya. Semua ni lah ya, kumpulan 1 ni yang saya labelkan dengan garis merah ni dikenali sebagai logam alkali. Maksud dia apa? Bila kita larutkan atom ni, kalau kita letak atom lithium ke natrium ke dalam air, larutan yang dihasilkan adalah larutan alkali. Sama juga dengan kumpulan 2. Okey, kumpulan 2 saya label purple. Semua yang dekat sini, unsur dalam kumpulan 2 ni adalah dikenali sebagai logam alkali bumi. Ingat tak tadi dalam latihan tadi kita ada label lagi 2 kumpulan gas? Okey, saya gunakan warna biru gelap ya. Okey, kumpulan 17
yang saya labelkan warna biru gelap ni adalah dikenali sebagai kumpulan halogen. Kumpulan halogen. Dia kumpulan halogen ni dia sentiasa wujud secara berpasangan. Wujud dalam bentuk molekul. Okay, berdua-dua, fluorine 2, klorin 2 dan sebagainya lah. So dalam suhu bilik, dalam keadaan semula jadi, kumpulan 17 ni adalah kumpulan halogen yang wujud dalam bentuk molekul berdua-duaan. Dia suka berdua-duaan ya, dia tidak suka kesunyian. Okay, kumpulan 18 ni adalah kumpulan gas nadir. Okay, kumpulan gas nadir ni dia wujud secara berseorangan, satu-satu-satu. Dia tidak bergabung, tidak berpasangan, tidak membentuk sebatian ion dengan mana-mana unsur. Dia very independent. Sebab tu kita panggil dia kumpulan gas nadir. Okay, kumpulan gas nadir. Okay. So, anak-anak, okay. Ingatkan nak tanya soalan tadi. Okay, seterusnya anak-anak, okay ya. Mari kita cuba soalan berkaitan dengan apa ni? Susunan elektron pada sesuatu atom ya. Okey, mari kita tengok apa kaitan dia, kenapa kita kena tahu nombor proton. Kenapa kita kena kenal nombor proton? Okey, inilah sebab dia. Dalam sesuatu atom yang neutral, okey, semua yang kita tulis yang kita kenal pasti dalam jadual berkala tu kan, itu wujud dalam keadaan atom yang neutral. So atom yang neutral, okey, kalau kita tengok tadi apa tadi, natrium tadi kan, tadi kamu pangkah natrium kan, bilangan proton dia 11 kan. So untuk atom natrium yang neutral, nombor proton dia 11. Maksud dia bilangan proton dia 11. Untuk natrium yang neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Maksud dia apa? Katakanlah bilangan proton atau nombor proton untuk natrium adalah 11. So, bilangan elektron dalam natrium ada berapa? 11 juga. Okey. Jadi, dalam satu atom yang neutral, kita tahu dalam atom ni dia ada dua komponen utama. Tengah-tengah tu adalah nukleus dan keliling nukleus tu adalah susunan-susunan elektron. Elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Okey, dalam petala elektron, dan elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Kemudian bila petala terdekat tu dah penuh, barulah akan diisi petala yang seterusnya. Katakanlah kita ambil contoh dekat sinilah. Kita ambil contoh kalsium. So, atom kalsium dia ada nombor proton 20. Kalau kita tengok jadual berkala, nombor atas tu adalah 20. Bila nombor proton 20, maksud dia apa? Maksud dia dalam kalsium bilangan protonnya ada 20. Bilangan elektron pula, disebabkan atom kalsium ni neutral, maka bilangan proton sama dengan bilangan elektron. So kalau atom kalsium ada 20 proton, maka bilangan elektron dia pun 20 jugalah. Jadi bila kita lukis susunan elektron, okey, kan tadi dia ada, kejap ya, saya buat dia boleh draw. Okay, kamu boleh conteng-conteng pada slide ni ya. Macam ya. This one. Oh, sorry. Okay, kamu boleh conteng-conteng pada slide ni ya. Okay, pada Google Meet saya pamerkan saya punya slide ya. Okay, so atom kalsium dia ada 20 elektron. Okay. Bila kita nak susun
elektron-elektron ni dalam petala, kita akan susun petala first dulu, lepas tu petala first dah penuh, baru kita isi petala kedua, petala ketiga dan petala keempat. Okey, kita tengok kat sini. Petala pertama hanya boleh isi 2 elektron saja. So 2 elektron diisi di sini. Okey, kita isilah 2 elektron kat sini. Satu dekat sini, satu dekat sini. Okey, petala pertama dah isi 2 elektron. Kalsium ada 20 elektron. So baki yang tak isi dalam petala lagi adalah 18. Okey, 18 tu kita nak isi dekat mana? Kita isi pada petala seterusnya. So petala seterusnya, selepas petala pertama hanya boleh isi 2 elektron saja. Petala seterusnya boleh isi berapa maksimum? Boleh isi 8. So kita isi 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi baki ada 18, sekarang petala kedua dah isi 8, 10 lagi elektron belum diisi. Kita nak isi kat mana? Kita isi dekat petala yang seterusnya, petala nombor 3. Okey, kita isilah. Kita isi berapa? Kita isi 8 juga sebab maksimum elektron yang boleh diisi dalam satu petala ialah 8. Okey, 8 kita dah isi. Ada lagi 2 lah baki kan. Lagi 2 kita nak isi kat mana? Kita isi pula pada petala yang keempat. Kita isi 1, 2. Apa salah kita tak isi sampai 8? Sebab baki tinggal 2 saja. Jadi bila kita tengok dalam susunan elektron ni, petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 8 elektron, petala ketiga ada 8 elektron dan petala keempat ada 2 elektron. So bila kita menulis susunan elektron untuk kalsium, kita tulis susunan dia ialah 2.8.8.2. Sebab apa? Petala 1 ada 2, petala 2 ada 8, petala 3 ada 8 elektron dan petala keempat ada 2 elektron. Itulah maksud dia, anak-anakku. Okey, anak-anakku, sekarang ni kita cuba isi satu boleh? Kita cuba isi untuk argon pula. Okey, mari kita cuba sama-sama ya. Okey, kita cuba untuk argon. Okey ya, saya lampirkan gambar saya pula. Saya lampirkan rajah saya dekat Google Meet. Kita buat sama-sama ya. Okey, saya sediakan bulatan kat sini. Okey, apa maklumat yang kita ada dekat sini? Maklumat yang kita ada ialah atom argon mempunyai nombor proton 18. Bila kita tengok jadual berkala, simbol untuk argon ialah AR, bukan augmented reality. A besar, R kecil iaitu argon. Okey, so bila kita nak lukis susunan elektron, kita tulis label, kita labelkan dulu kat bulatan tengah-tengah ni dengan simbolnya iaitu AR. Okey, semua orang tulis AR kat tengah-tengah tu, dekat bulatan tengah-tengah kita tulis AR. Come on. Okey, semua orang tulis dulu AR. Ya, simbol dekat tengah-tengah. Nak tulis warna hitam boleh, warna okey, Ain sudah, Farid sudah. Okey, Ain dengan Farid kalau nak terus isi elektron teruskan ya. Nur Syasha sudah, kalau nak isi elektron teruskan. Bagus Takif. Okey, Aiman, Muhammad pula, ada ramai Muhammad sini. Danish tu buat apa kamu punya slide tu putih belaka? Oh, rajin-rajin pula nak ni ya. Okey, mari kita isi dia punya elektron. Petala pertama boleh isi berapa? 2 saja kan? So kita buat dia ada 2 cara ya. Kamu nak buat X pun boleh, nak buat dot pun boleh. Buat palang tak boleh. Dot atau X. So okey.
Saya pun paling senang buat dot lah. Okey. So saya buat dot guna dot warna hijau. Okey. Petala pertama hanya boleh isi 2 elektron saja. Kan? So tadi untuk petala pertama, sekejap ya. Untuk petala pertama, petala 1 boleh isi 2 elektron. So 20 tolak 2 elektron, baki ada 18 elektron baki. So petala kedua kita nak isi yang baki tadilah. Berapa kita nak isi baki? Sekejap. Okay, 18 baki elektron. So kita nak isi sekarang ya. So kita nak isi pada petala kedua 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, petala 2. Ya. Tadi ada baki 18 kan? Okey, sekarang petala 2 kita dah isi 8. So kenapa kita isi 8? Sebab petala 2, 3, 4 boleh isi maksimum 8 elektron ya. So 18 tolak 8 elektron. Jadi baki yang nak dibawa ke hadapan, sekejap ya. Okay, baki yang nak dibawa ke hadapan ialah 10 baki dia kan. 19 tolak 8. Oh sorry. Alamak, saya salah ni lah. Bukan 20 lah, 18. 18 tolak 2, 6. Minta maaf ya. Saya terlupa pula nombor bilangan elektron dia 18. 16, baki dia 8. Cikgu. Ya saya. Cikgu dengar tunjuk cara buat ke ni? Kenapa saya tak nampak? Oh Allah, okay. Sorry. Saya klik show response balik. Alright. Thank you for reminding me. Okay ya, sekali lagi ya. Okay, saya padam balik. Untuk mereka yang dah faham boleh teruskan tau. Okay ya. So saya tunjuk lagi sekali. Okay, argon nombor proton dia adalah 18. So bila nombor proton adalah 18, bilangan elektron dia pun 18. Jadi kita akan isi dalam susunan elektron ni 18 elektron. Pada petala pertama kita isi 2 elektron. Sebab petala pertama maksimum elektron yang boleh diisi ialah 2. Okey, so petala 1 dah isi 2. So 18 tolak 2 ada 16 baki elektron untuk diisi. Pada petala kedua kita isi 18 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so kita dah isi 8. Jadi petala kedua tadi baki 16 kan? Pada petala kedua kita dah isi 8, tolak 8 elektron. So baki elektron yang perlu diisi lagi pada petala ketiga ialah 8. So kita isilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so pada petala ketiga tadi kan baki ada 8 dan pada petala ketiga kita dah isi 8. So baki dia, sekejap ya. Jadi baki elektron yang tinggal berapa? Habislah. Tak ada dah, baki kosong. Kosong baki dia. Jadi susunan elektron untuk argon ialah kita tengok petala 1 ada 2. Petala 2 ada 8, petala 3 ada 8. So susunan elektron untuk argon ialah 2.8.8 gitu. Okey. Okey, jangan lupa tulis dekat bawah tu 2.8.8. Okey, saya tunjukkan beberapa sampel jawapan dekat sini. Okey, jangan lupa Nur Syasha, A itu huruf besar ya. A itu huruf besar. Baru betul ya simbol dia.
cara Nur Syasha tulis lukis susunan elektron tu dah tepat dah. Okay, bagus. Bagaimana pula dengan Danish? Yes, you are correct. Very good. Aiman tinggal nak tulis AR saja kat tengah-tengah tu. Very good. Dia punya elektron pun tak habis lagi tu. Okay, Ain pun okay dah. Tepat sekali ya Ain. Bagaimana pula dengan Farid? Oh, okey. Okey. Farid jangan lupa AR tu, okey, Ain dengan Farid, AR tu, R tu huruf kecil. Okey, bila kita tulis simbol dia huruf pertama saja huruf besar, huruf kedua huruf kecil. Okey, Ain dengan Farid kena betulkan A besar, R kecil. Macam mana pula dengan Syazanina? Okey, Syazanina almost there, sikit lagi nak habiskan. Bagus. Okey, Takif dia dah label kat tengah-tengah, tinggal nak buat dot-dot je Takif. Bulatan pertama ada 2 dan seterusnya lah. Okey, sekarang ni saya tukar kepada student pace. Untuk student yang dah siap, terus pergi ke slide 17. Nur Syasha, Danish, Aiman pun dah siap ni. Aiman, Ain, Farid, boleh pergi ke slide 17, cuba buat slide 17. Oh, Syazanina pun, okey, Syazanina tinggal nak tulis susunan elektron saja ya. 2.8.8. Okey, Sufi pun dah siap ni. Okey, kan Sufi, kejap ya. Bukan Sufi, sorry, Haziq. Okay, Haziq 2.8 ya. Bawah tu silap sikit. Kena update sikit. Susunan elektron untuk argon ialah 2.8.8. Itu saja yang Haziq kena betulkan. Susunan elektron sangat cantik. Nurul Aina dia guna konsep cross. Okey, boleh juga Nurul Aina, betul. Okey, teruskan pergi ke slide 17, bagus. Haris Haikal pula macam mana? AR kat tengah-tengah tu belum tulis lagi tu. Okey, siapa yang dah siap boleh pergi ke slide 17 ya. Okey, Syazanina 2.8.8. Okey, hebat jawapan tersebut. Teruskan pergi ke slide 17, bagus. Okey ya, bulatannya sudah ada, tinggal nak buat dot-dot saja. So 17 dengan 18 tu, kalau dah siap 17 buat 18. Dah siap 18 buat 19. 17, 18, 19 tu boleh cuba. Okey. Okey, Haziq tinggal untuk slide argon tu kena tukar, kejap ya, saya tulis kat sini lah. R tukar kepada A besar R kecil. Susunan elektron dia adalah 2.8.8. Ada typo sikit kot kat situ, terlepas pandang ya. Okay, Haziq nanti cek balik. Cek balik slide 17 ya. Kan, slide 15. Okay, Takif, almost there Takif, bagus. Okay, 2.8.8. Selepas 8 tu kena ada dot juga. Bukan 2.88 ya. Ya, sikit lagi Takif. Okay, good. Okay, Sufi almost there. Okay, Faiz Daniel dengan Dania belum respon lagi ya. Okay, don't worry. Okay, saya nak tengok slide 17 ya. Okay, untuk slide 17, Ain tinggal nak tulis susunan elektron saja ya. Lepas tu tengah-tengah dia tulis HE, bagus, betul tu. Danish ada silap sikit kat situ. Sekarang ni kamu tengah tulis helium. So simbol dia dah tukar lah tengah-tengah, bukan AR. AR untuk argon. Okey, Farid, tepat sekali ya. Susunan elektron 2 saja, bagus. Teruskan Farid. Pergi ke slide 18. Nurul Aina, saya nampak Nurul Aina dia dah dapat konsep ya, bagus. Okey ya, tengah-tengah tu tulis helium, HE. Takif, okey, Takif E tu huruf kecil ya Takif. HE, E tu huruf kecil. Haziq, kita tulis tengah-tengah tu HE Haziq sebab simbol dia sudah berlainan. Kita sekarang buat helium.
Okay. Oh, ada yang dah sampai slide 19 ya. Oh, hebat dia, canggih. Very advanced. Okay, Taki punya pun dah okay. Haziq punya pun dah okay, hebat. Okay. Sufi tak apa, take your time. Okay, kalau Haris rasa yang ni susah, kamu pergi ke slide 17 dulu Haris. Untuk slide 17 tu Haris Haikal bila tengok kan, dia nombor bilangan elektron dia sikit. So tak adalah kena buat banyak sangat dot. Okay, sementara tu kejap ya, saya nak ambil satu sampel jawapan. Okay, dan ni lah nak share dalam group lah, dalam komen. Okay. Alright. Mari kita tengok slide seterusnya. Saya tunjuk kat sini. Okay. Okay, untuk helium tu susunan elektron dia tulis 2. Danish tulis 2 saja. Nur Syasha dah dapat dah tu, hebat. Okay. Elisha boleh rujuk pada Google Meet ya kalau tak sure. Untuk Haziq, kita lukis 2 saja elektron sebab bilangan elektron dia hanya 2. Okay, bilangan elektron dia hanya 2. Boleh rujuk pada Google Meet ya. Tak ubah color pun tak apa. Ini terlebih rajin ni. Susunan elektron dia belum tulis lagi ni Danish. Okay. Saya share sampel jawapan dari Nur Syasha ya. Okay, ni Nur Syasha ni, di bahagian atas ni dia tulis ni. Okay. Jangan lupa buat 2 dot pula 2 kat bawah tu. Susunan elektron dia adalah 2. Okay ya, saya share jawapan dalam Telegram juga. Okay. Sekejap ya. Okay, good Takif. Okay, sangat kemas kamu punya susunan elektron. Okay. Mari kita tengok slide 17 pula. Okay, saya nak tengok slide 17. Okay, slide 17 ni lithium ni dia ada 3 saja tau. 3. So 2.1. Okay, ada 3 contoh kat sini. Ada hebat. Okay, ada 4 orang ni dia dah dapat dah konsep ni. Okay. Haziq pun dah dapat. Bagus Haziq. Okay, kejap ya, saya show responses. Alright. So ni sampel jawapan daripada kawan-kawan. Jangan lupa tulis 2.1. Okay, Haziq pun tinggal nak tulis 2.1 kan. Okay, untuk Haziq, kejap ya. Ada okay. Ya, saya clear dulu. Saya share satu sampel jawapan. Okay ya, so untuk lithium, okay ya, untuk lithium dia ada 3 elektron. Jadi 2 elektron pada petala pertama dan 1 elektron pada petala kedua. So susunan elektron dia ialah 2.1. Alright. Last kali. Yang last kali ni saya tak buatkan bulatan tu. Bulatan tu kena buat sendiri. Okey, nak tengok boleh tak buat bulatan dia. Oh, Farid dah buat dah bulatan dia ya. Hebat. Okey. Sorry. Allah Akbar. Kejap ya. Saya bawa semua orang pergi slide 19 dulu ya. Okey ya, sebab masa kita dah nak habis. Okey. Untuk slide 19, untuk boron, nombor proton dia ada 5. Dalam soalan sebenarnya bulatan tu kita kena lukis sendirilah.
Okey, sebenarnya bulatan tu kita kena lukis sendiri. Okey, ini contoh sampel jawapan daripada Farid dan juga Ain. Terima kasih keduanya. Susunan elektron dia ialah 2.3. Pada pertala pertama kita isi 2 elektron, pada pertala kedua kita isi 3 elektron. Sebab tu jawapan dia 2.3. Wow, macam-macam bulatan ya saya nampak kat sini. Ada bulatan warna purple, ada bulatan warna hitam, ada yang buat bulatan warna merah, macam-macam Okay. Take your time untuk buat bulatan. Sekejap ya, saya nak screenshot dulu. Okey, masa tinggal 1 minit lagi. Nampaknya masa mencemburui kita. So, Alhamdulillah hari ini kita dah discuss mengenai atom, molekul dan juga ion. Bukan buat pusaran ya Takif? Oh, kamu buat pusaran pula. Ish. Okey, Aiman, you are on the right track. Bagus. Okey, memang tepat apa yang Haziq lukis tu. Cumanya label kat tengah tu tulis B ya. Oh, tulis huruf R pula. Huruf B ya. Yang lain tu memang hebat betul. Okey, Nur Syasha, bagus. Okey. Danish pun dia teruskan juga dengan color biru merah dia tu, elektron dia, tak ada masalah. Okey anak-anak, sorry saya nak merumus tadi sebenarnya. So kita hari ni dah belajar mengenai atom, molekul dan juga ion. Kita dah kenal pasti apakah sifat-sifat atom, molekul, ion dari segi takat lebur dia, takat didih dia, daya tarikan dia dan pelbagai ciri-ciri lain lagi lah. Kita juga telah membincangkan mengenai apa maklumat kita boleh dapat dari jadual berkala. Dekat jadual berkala tu susunan dia adalah mengikut nombor proton, nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kemudian setiap turus menegak pada jadual berkala tu merujuk kepada kumpulan, manakala yang melintang merujuk kepada kala. So minta maaf, saya nak mohon refleksi daripada anak-anak. What do you think of today's lesson? Apa pendapat kamu mengenai pembelajaran kita hari ini? Part mana yang masih lagi susah? Okey, part mana yang masih lagi susah? Boleh tulis kat sini, saya akan ulang ajar pada hari Selasa depan. Apa yang kamu suka, apa yang kamu tak suka. Okey, ada yang suka semua ya. Oh okey. Okey, ada yang susah lagi tak? Ada part yang susah lagi tak? Oh, okey, periodic table tu ya. Oh, alright. Oh, semua susah. Alright. Adakah sebab saya terlalu laju? Sebab saya laju ke? Okey. Oh, alright. Semua susah ya. Okey, saya take note lah. Okey. Periodic table susah ya. Okey. Alright. So anak-anak, nota ni saya akan tukar kepada student page sebab ada beberapa orang dia mesej saya dia tak boleh masuk hari ni, dia boleh akses lagi lah. So anak-anak masih lagi boleh buat ya, jadual berkala tu ada nombor muka surat slide 19, 18, 17 tu semua boleh. Dan jangan lupa isi kehadiran. That is all for today. Sorry for taking 2 minutes of your time. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Have a nice day. Arigatou sensei. Sama-sama. Sama-sama Khalis.